Okey, untuk slot yang ketiga ni, saya akan tunjukkan macam mana kita nak create kelas dalam Google Classroom. Okey, pertama sekali kita masuk kepada site Delima. Okey, log masuk macam biasa. Okey, seterusnya masukkan ID cikgu, email cikgu dan juga password. Okey, next. Okey. Kita akan ada 3 perkara ni, murid, guru dan sekolah. So, kita pilih guru sebab yang sekolah tu hanya untuk admin. Okey, seterusnya paparan ni keluar. So, cikgu pilih, dia ada banyak. Okey, ada pembelajaran digital, pembelajaran hybrid, notifikasi, buku teks digital. Okey, buku teks digital boleh pilih, klik kat sini. Okey, seterusnya untuk masuk ke Google Classroom, kita boleh masuk kepada activity. Okey, so dia akan keluar simbol Google Classroom, kita klik sahaja dan klik untuk mula. Okey, kita dah pun masuk ke bahagian kelas-kelas kita. Okey, ini adalah kelas-kelas yang saya pernah bina dan saya pernah join. Kalau tengok yang pertama ni, saya khusus yang saya pernah ikuti. Yang kedua ni adalah kelas Cikgu Nasuha, Cikgu Praktikal yang dia add sekali saya. Okay, maksudnya saya pun ada join kelas ni. Okey, seterusnya untuk kita bina kelas. Okay, contoh saya tahun 2022, saya dapat kelas 3 maju. Okay, untuk create kelas baru, saya klik tambah. Okey, simbol tambah di bahagian sebelah kanan atas. Okey, klik dan klik create class. Okey, kemudian cikgu kena isi yang ni. Okey, cuma isi yang ni saja. Kelas name saya akan letak 3 maju 2022 sebab senang untuk kita cari. Subjeknya matematik. Okey, terus letak macam tu sebab nanti paparan ini yang akan keluar. Okey, seterusnya subjek matematik. Kalau kita tak isi pun saya rasa tak ada masalah ni. Okey, kemudian create. Okey, apabila create saja dia akan terus keluar paparan pada kelas 3 maju 2022. Okey, dia dah keluar macam ni. Okey, ini tak ada apa-apa lagi, kosong lagi sebab saya baru create. Okey, tengok bahagian atas. Bahagian atas ni ada stream, ada classword, ada people dan ada grades. Okey, untuk stream ni paparan ni seperti mana Facebook. Maksudnya cikgu-cikgu boleh up apa-apa ataupun post apa-apa di bahagian announcement ni. Okey, sebagai contoh saya buat satu pengumuman Okey, Assalamualaikum. Okey, kemudian saya pun nak post. Saya post sahaja. Ataupun kalau cikgu nak masukkan link ataupun upload apa-apa, terus masuk sebelum post. Bila dah upload, baru kita klik post. Okey. Okey. Bila dah post, okey, peserta ataupun murid yang join kelas ni, dia akan dapat tengok apa yang cikgu-cikgu post. Okey. Pengumuman apa yang cikgu dah post ataupun latihan apa yang cikgu bagi. Okey, kalau katakan cikgu rasa macam ada maklumat yang tertinggal, just klik bahagian 3 titik ni. Okey, klik 3 titik ni ada perkataan edit ataupun cikgu boleh delete post yang cikgu dah buat tu. Okey, so sekarang contoh kita nak edit. Klik saja. Assalamualaikum murid, kita maju. Okey, sekarang ni kita save. Bila save ni maksudnya dia terus ubah yang tadi yang pertama sekali tadi. Okey. Okey, sekarang ni kita dah post. Okey, ni contoh pertama. Okey, kemudian ini bahagian stream. Dekat bahagian stream ni murid-murid juga boleh post apa-apa. Okey. Okey, kemudian di bahagian classwork. Yang kedua adalah di bahagian classwork. Okey, kita klik kat bahagian classwork di mana bahagian classwork ni kita nak buat assignment, nak hantar assignment
ataupun tugasan kepada murid. Contoh kita buat untuk murid yang PDPR. Kita tak nak buat Google Meet, tapi kita nak hantar bahan. Sama ada bahan itu dalam bentuk PDF ataupun dokumen, ataupun kita nak bagi quiz ataupun nak bagi link video. Okay, sekarang ni kita pergi dekat Classwork untuk bagi tugasan. Dan kita create untuk tugasan baru. Okay, klik je, boleh pilih mana-mana. Kalau saya, biasanya saya guna assignment sahaja. Okey, contohnya minggu ni saya nak ajar tajuk, saya nak bagi latihan untuk tajuk tambah. Okey, tambah saya bagi, okey, apa-apa arahan boleh tulis kat sini, sama ada bagi tahu snap gambar, kemudian hantar pada cikgu selewat-lewatnya. Apa-apa arahan boleh dimasukkan di bahagian instruction ni. Ataupun kalau cikgu nak masukkan bahan atau soft copy, okay, nak upload foto, file, okay, boleh terus upload sebelum tekan ataupun klik assign. So cikgu boleh masuk link apa-apa, okay. Kemudian bila cikgu dah masukkan bahan-bahannya, cek dulu di bahagian sebelah kanan, sebab di bahagian sebelah kanan ni ada points. Okey, point ni kalau cikgu nak ubah boleh. Contoh, kalau saya bagi 10 soalan dan setiap satu soalan tu markahnya 1 markah saja, jadi 10 markah saja. Jadi saya boleh buat 10 markah saja. Ataupun saya walaupun 10 soalan saya nak dalam 100% pun boleh. Okey, itu cikgu kira sendiri nanti. Okey, ni points ni atas cikgu masing-masing. Kemudian due date. Due date ni kalau cikgu tak nak letak due date pun boleh. Kalau nak due date 1 minggu dari sekarang pun boleh. Okey, klik sahaja. Okey, tarikh bila cikgu nak. Okey. Sebab bila cikgu klik, cikgu tetapkan tarikh, bila murid tak hantar tugasan selepas tarikh yang telah ditetapkan, tugasan status pada murid tersebut akan keluar missing. Okey, dia akan keluar apa yang kita, kalau murid tu dah hantar, dia akan tulis turn in. Kalau kita dah tanda, dia akan tulis mark. Semua akan ditulis, dia akan ditunjukkan statusnya. Okey, contoh saya dah puas hati dan saya nak hantar. Okey, bila saya dah send, okey, tengok di bahagian Classwork, ini adalah assignment yang saya telah upkan, okey, ataupun saya telah postkan. Okey, sekarang ni assignment yang kita dah masuk dalam bahagian Classwork ni juga masuk di bahagian stream. Maksudnya murid tak perlu nak tengok stream sekali, nak pergi tengok Classwork ke, tak perlu, sebab dia akan terus keluar kepada paparan utama stream. Okey, tengok ni. Ini yang pertama tadi, bahagian stream kan saya bagi pengumuman. Kemudian yang bahagian Classwork tadi pun dia akan terus masuk bahagian stream. Okey. Okey, kemudian tengok. Okey. Okey, seterusnya Classwork kita dah pergi tadi. Kemudian bahagian people. Okey, bahagian people ni, kalau kita nak add student, sekarang ni saya tak ada student lagi masuk kat sini, saya boleh pilih beberapa cara untuk invite student. Yang pertama sekali, saya boleh share link ni. Saya bagi sahaja, saya copy link, saya post dekat group kelas. So, saya tak payah nak fikir email kat mana, email murid ni yang mana, tak perlu lagi. So, saya boleh post sahaja link yang telah dipaparkan. Ataupun ada sesetengah cikgu dia nak email murid kelas, contohnya 2 maju, dia nak email 2 maju, so dia boleh masukkan, copy dan paste dekat sini, semua email 2 maju. Sebab apa? Sebab bila kita dah masukkan email murid-murid 2 maju, murid-murid lain yang tak ada dalam senarai itu dia tak dapat masuk. Contohnya abang dia kelas 4M, dia nak masuk juga, dia tak boleh. Tapi kalau link ni, kalau kita share link, murid-murid daripada kelas lain, dia gunakan ataupun dia buka link tersebut, dia boleh masuk.
walaupun kita dah tulis kelas 3 maju. Jadi kalau nak selamat, boleh masukkan email murid kelas tersebut, ataupun kalau nak senang boleh gunakan link. Okey, link yang telah dipaparkan. Okey, itu untuk murid. Okey, untuk guru. Okey, untuk guru juga kita boleh add guru. Contoh kalau kita buat persatuan matematik, sains dan matematik dan kita nak masukkan guru-guru yang terlibat sebab kita nak bagi tugasan kan untuk murid, jadi cikgu-cikgu mesti kena ada juga. So kita boleh add invite ataupun benda sama, cara sama ada kita nak masukkan email guru ataupun kita bagi link. Okey. Okey, seterusnya okey, ini bahagian people. Kemudian grades. Grades ni biasanya apabila kita bagi tugasan untuk murid dan kita dah tanda, kita akan boleh tengok grades murid yang lain. Okey, contohnya, okey, saya ambil kelas lain yang saya pernah jalankan. Okey. Okey, sekejap ya. Saya try masuk satu kelas, iaitu kelas saya masuk, okey, ambillah kelas 2 Cemerlang. Okay, ini kelas 2 Cemerlang 2021. Okey, ini kelas 2 ni adalah tugasan-tugasan yang saya telah berikan. Okey, tugasan yang saya telah berikan sepanjang PDPR. Okey, kita boleh tengok satu-satu. Okey, untuk tengok tugasan setiap murid, okey, kita boleh pergi kat people. Okey, kita pergi kat people. Ni untuk murid Okey, dia keluar nama murid yang memang join kelas. Okey, seterusnya. Okey, contoh saya ambil satu orang murid. Saya ambil Arfan. Saya tunjukkan Arfan punya. Okey, ini adalah markah-markah yang diperolehi oleh Arfan. Okey, yang dia dah hantar, saya dah tanda dan saya dah bagi markah untuk dia. Okey, contoh ni, saya ambil satu contoh. Okey, ni adalah paparan, ni adalah hasil kerja yang dia dah hantar pada saya, dia dah turn in pada saya. Okey, apabila kita bagi tugasan, murid dah buat, dia dah hantar screenshot apa-apa ataupun dia akan turn in. Okey, bahagian murid nanti dia ada satu ikon untuk turn in. Bila dia turn in, murid turn in sahaja, dia akan keluar macam ni. Okey, saya tengok. Satu contoh untuk latihan pengukuhan. Okey, dia keluar macam ni. Okey, berapa orang yang masih tak buat? Okey, ada 19 orang yang tak buat. Kemudian ini 11 ni adalah murid yang telah menghantar dan telah ditanda. Kemudian ini 2 orang ni turn in adalah bilangan murid yang dah hantar dan belum ditanda. Okey, biasanya kadang-kadang murid ni dah hantar dah ditanda, tapi dia buat pembetulan, dia turn in semula. Bila dia turn in semula, bilangan kat grade ni, dia akan statusnya jadi turn in. Dia tak akan jadi graded. Bila cikgu tanda, baru dia akan jadi graded semula. Okey, itu markah bagi murid-murid. Okey, seterusnya, okey, ini grades. Ini adalah grades mengikut latihan dan juga murid, dia akan keluar. Mana yang tak turn in, yang missing, dia akan keluar. Okey. Okey, itu bahagian grades. Okey, satu lagi saya nak tunjuk. Andai kata cikgu nak bagi ni salah satu aplikasi iaitu quizzes.
Okay, contoh saya masuk quizzes, saya nak bagi soalan melalui quizzes. So saya kena, okay, saya mesti masuk